kita kata dipegang kekuatannya oleh MCA dan MIC. Ini tongkat UMNO. Selagi MCA kuat, MIC kuat, selagi itulah UMNO tidak akan rebah di muka bumi Malaysia ini. Kekuatan mereka letak kepada tongkat sakti ini, iaitulah MCA dan MIC. Hadirin sekalian, dalam perjuangan rakyat Malaysia, akhirnya sekarang ini tongkat yang memberi kekuatan kepada UMNO ini semakin rebut, yaitu MCA dan MIC. Betul atau tidak? Bila dua tongkat ini rebut, pasti UMNO akan rebah. Betul? MIC kita tahu sudah hancur. PPP dua presiden. Seminggu kau ni presiden, seminggu kau ni presiden. MCA, hadirin sekalian, kita tahu mereka hadapi masalah. Artinya tongkat mereka ini telah patah. Gerakan, ada gerakan A, ada gerakan B. Artinya tongkat mereka telah patah. Kerana hadirin sekalian, di antaranya orang-orang bukan Melayu, orang-orang bukan Islam sedar mereka menjadi tongkat kepada UMNO. UMNO berkuasa bermerajalela, memperkayakan diri dan keluarga mereka. Betul? Oleh itu tongkat itu sekarang mula ditarik. Tongkat itu mula rebut. Bila kaum-kaum utama ini, khasnya India dan China, mula beralih kasih pergi kepada Pakatan Rakyat. Bila mereka pergi kepada Pakatan Rakyat, walaupun masih tidak menyeluruh, tetapi perubahan makin hari makin ketara. Kita lihat dalam pilihan raya Permata Empau, pilihan raya di Bukit Gantang, peningkatan undi orang bukan Islam melebihi 10%. Hadirin sekalian, UMNO sedar kalau peristiwa ini berlaku hingga pilihan raya umum akan datang, kita akan menang sapu bersih daripada Pontian sampai ke kanan. Betul? Semua kursi di pantai barat ini akan dimenang oleh Pakatan Rakyat. Sebab itu mau tidak mau, hadirin sekalian, setelah tongkat mereka rebah, maka tidak ada jalan lain. UMNO sekarang ini memainkan peranan untuk mencari sahabat. Hadirin sekalian, pinggirlah. Hadirin yang dihormati sekalian, adakah kita nak beri semula tongkat kepada UMNO itu? Nak beri atau tidak? Kalau siapa nak beri, silakan. Aku tobat tak selamat. Hadirin yang dihormati sekalian, kita tahu kajian-kajian yang dibuat oleh berbagai pihak NGO. Antara kaum-kaum di Malaysia, sifat mereka terhadap rasuah, nepotisme dan lain-lain masalah didapati, hadirin sekalian, kaum yang paling benci dengan rasuah nombor 1 adalah kaum Tionghoa, nombor 2 jatuh kepada orang India, nombor 3 orang Melayu. Melayu koman semua. Sedangkan kita, Islam mengajar kita yang memberi rasuah tempatnya dalam neraka, yang menerima rasuah tempat dalam neraka. Tetapi kita lihat orang-orang Tionghoa lebih sensitif hal rasuah. Saya ingat pertengkaran yang berlaku antara wanita MCA dan wanita DAP. Saya tahulah seorang MCA, seorang DAP, di peti undi Kuala Sepetang dalam pilihan raya Bukit Gantang. Wanita DAP ini memegang bendera PAS, kibar bendera PAS. Dia pakai baju kepimpinan ulama. Wanita MCA ini jerit kepada dia, lu jaga, dia jangan bertengkar Melayu. Lu sokong PAS, nanti PAS menang, lu kena pakai kain salung, kena pakai baju kulung. Cina DAP ini jawab, lu diam, gua mau pakai apa, gua punya pasal. Tapi lu sokong UMNO, lu masuk neraka.
kata kapiak pula ada orang ni. Daripada situ kita lihat hadirin sekalian bahawa mereka tidak suka kepada rasuah, tidak suka kepada penyelewengan. Islam benci kepada rasuah, benci kepada penyelewengan. Oleh itu hadirin sekalian, dia bertemu dalam hal common interest, dalam hal mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memerangi rasuah. Hadirin sekalian, kita tahu bahawa soal komponen, soal kaum, agama di Malaysia ini kita tahu tetap ada perbezaan dari masa ke semasa. Mana boleh kita tak ada perbezaan langsung. Suami isteri pun berbeza pandangan. Kalau dapat bonus, isteri kata marilah kita melancong ke Medan, suami kata tak boleh, aku nak ke hadnya. Artinya dua suami isteri pun berbeza pandangan. Ke Medan dia nak beli kain baju, ke hadnya dia nak pergi makan tom yam. Hampa dia sebut hadnya, dia bawa otak pergi kelain. Otak sentiasa tergerak, tu yang payah tu.